Apa hukum menulis buku fiksyen? Apa hukum jikalau buku tersebut dijadikan filem atau drama TV di mana pelakunya tidak tutup aurat? Adakah penulis yang akan menanggung dosa sedangkan penulis menulis watak dalam buku tanpa sebarang perincian? Tak berdosa lah sebab dia nulis buku, orang lain buat cerita. Dia hanya menulis buku. Nulis buku dia tulis watak, contohnya ikutlah nama A. A tak ayat kata buka telekung kau pakai baju ketat, dia tak tulis. A telah bergocoh dengan raksasa. Dia tak ayat kata lagu mana. Maka tidak salah halik dia dah orang hok berlakon tu saja. Jika kita berasa syahwat, naik nafsu misalnya, patut kita pergi kencing. Adakah air wadi ataupun air mani yang akan keluar sekali dengan air kencing itu? Nak cek memang susah lah sebab bercampur dengan air kencing. Perlukah mandi wajib? Gini. Kita tengok kalau kencing biasa, dia keluar air mani ni lagu lain. Dia tak boleh setubik serentak. Air mani dengan air kencing. Tubik serentak. Lainlah air mani tu tubik dah. Tapi dia ada di dalam saluran. Kita kencing baru tubik. Tapi kalau tubik serentak tu tak boleh. Ya air kencing tubik dengan air mani tak boleh. Tubik tak ada bunyi kata. Tak bunyi. Dia kena tubik dulu sudah barulah air kencing tu tubik. Maka kalau kita kencing tu tak tubik air mani air wadi sama hukum dengan air kencing, hukum dia najis. Wadi ni lagu apa ni? Ketika kita naik nafsu akan tubik air warna cerah lagu tu. Macam air liur gitu tapi dia melekit. Cair liur tu tapi dia melekit. Tu air wadi. Apabila kita naik nafsu ko, gapo-gapo dia ko, maka hak tu dia jadi naik. Hak tu wajib mandi, tak wajib mandi, hanya najis, wajib kena basuh belaka. Macam mana kalau orang lelaki ambil mudah tentang solat Jumaat. Hari Jumaat dia kerja tapi boh bagi balik solat tapi dia dah pergi Jumaat minggu ni, minggu depan dia tak pergi, dia selai-selai tanpa sebab. Sebab dia kata 3 kali berjumaat baru tak boleh. Siapa dia kata lagu tu? Siapa dia kata hari 3 kali tinggal Jumaat baru tak boleh? Tinggal sekali tu berdosa dah. Siapa dia kata boleh tinggal semaya Jumaat, tak perlu semaya Jumaat, hukum dia boleh jadi kafir. Lagu tu. Ni boleh kena tinggal 3 kali baru tak boleh. Tinggal kali pertama tu tak boleh dah, siapa dia kata bolehnya, berdosa hukum dia. Ipar saya umur 50 lebih, dia ada masalah kentut faraj. Boleh kata tiap kali bergerak dan sujud, bangun dari sujud, rokok keluar kentut faraj. Kira solat 10-15 minit, kadang-kadang sampai 45 minitnya semaya. Sebab dia ulai ambil wuduk. Sial ke dia. Macam mana nak buat ustaz masalah kentut farah ni? Dia cuma waktu solat ya. Tak waktu solat tak ingin berderak ke apa, tak ada kentut pula. Macam-macam. Memang kerja dia dah. Nama tak tahulah. Kentut farah ni kita tak tahu. Hamba tak ingat dah hukum dia lagu mana. Kentut farah ni sama ada dia terketuk, cuma dia kepik ke alik belakang, glosor tu biar ke depan. Syuk. Pau. Ataupun angin. Kita duduk ke farah ni bukan payah nak ayat. Payah nak tunjuk pun jadi takut jadi pelik sangat buat ni mikir. Jadi benda lagu tu terkepik lagu tu, ia jadi kadang-kadang ia ada gelembung angin. Duduk celah tu dia ada gelembung angin. Bukan dalam farah pun dia macam duduk terkepik lagu tu ada gelembung angin. Maka kita gerak sikit angin tu keluar. Bukan ketuk pun. Dia angin hok terkepik di celah-celah tu. Misalnya orang tu berisi kau apa dia, isi saja penuh situ. Maka jadi terkepik dengan angin. Mungkin lagu tu. Kalulah benda itu hanya angin keluar, kepik saja, maka tak batal semaya ke apa. Tapi kalau kentut farah ni maknanya ketuk, tapi dia tutup alif belakang, jadi timbul ke depan, hak tu batal semaya. Apa hukum orang Islam menyambut Bon Odori? Bon Odori. Budaya Jepun hok geger riuh 2-3 hari ni ustaz. Kita kena tahulah Bon Odori ni gapo dia, hamba pun tak tahu juga. Nampak orang lebar pakai piyuh pun sambut buat Bon Odori lah gapo dia macam-macam. Tak tahu hamba ni. Nak royak pun kita tak reti, ada maklumat kata dia budaya puja ruh lah gapo dia. Kalulah betul benda-benda lagu tu, benda-benda yang menyebabkan syirik puja ruh pun juga apa, hukum dia haram berdosa.
Tak boleh pergi. Kalulah budaya bon odori itu bukan maksud dia bon odori ni jual kuih bong misalnya. Jual kuih bong dah gilah guana-guana pun. Gitu maksud dia. Jadi kena buat kajian dulu bon odori ni gapo dia. Nah, ada maklumat tapi tak tahu, hamba tak boleh nak royak. Betul kau tidak maklumat macam-macam nah. Nampak tok lebar pun buat juga tu. Tok lebar pakai piyuh atau pala pergi juga kau gapo dia. Berat. Mungkin dia tak tahu kau guano hamba pun tak boleh nak komen lah mana nah. Wajib kodok saya tapih pengajian saya selepas graduate. Sebab sekarang ni silibus saya adalah ambil ajaran puak Wahabi. Silibus mengaji Wahabi. Dan adakah berdosa jika saya tidak menapih? Yakni saya ambil pengajian Wahabi. Weh, mengaji apa dia Wahabi? Nak mengaji nak lawan Wahabi kau mengaji apa dia? Hamba mengaji juga ilmu-ilmu bab Wahabi. Tujuan nak tahu kesilapan dia. Nah, bukan nak tujuan nak beramal kau gapo. Jadi belajar ilmu Wahabi ni tujuan gapo? Kalau nak menyatakan kebenaran dia tak boleh. Tapi kalau nak mengetahui kesilapan dia boleh. Tak ada masalah. Belajar Bible, belajar buku Bible kan. Masa hamba mengaji dulu Bible ada dalam bilik, tak ada masalah apa. Buat kajian nak tahu gapo dia ada isi dalam Bible tu. Perjanjian dia. Old Testament, New Testament kau chapter ni chapter apa dia apa nama rima tak tahu. Cerita kau ni betul kau dok. Jadi belajar tu tak sebenarnya calah lalu. Lainlah kalau kita nak jadi kalau belajar tu kita pegang buat akidah kita. Tak boleh belajar lagu tu. Kita belajar akhir sekali jadi Wahabi kita. Saya mengaji di tak jadi Wahabi pun. Apa Wahabi dah? Dia tak khabar dah dia jadi Wahabi. Tengok saya terbuka kan. Saya dulu ngaji Mesir, lepas tu saya ngaji lepas tu saya klik nampak biasa, tak Wahabi. Apa dia Wahabi tu? Tak khabar dia jadi Wahabi. Kalau jadi lagu tu, kubah, tak tahu kat mana. Tapi kalau ngaji untuk buat pembanding, tak ada masalah apa. Saya masa kecil, mak ayah tak mampu buat akikah. Apabila balik, saya nak buat korban. Tapi korban tu nak niat akikah, kau niat korban. Weh, dah nak akikah, niat akikah lah. Korban, niat korban. Cuma buat akikah dululah, lepas tu baru buat korban. Time musim korban kita buat korban. Time selain daripada musim korban buat akikah lah. Apa hukum duit hasil jual barang yang terdapat unsur khilaf antara makruh dan haram seperti rokok dan sebagainya? Maka duit dia pun hukum seperti rokok juga. Benda khilaf juga. Ada kata makruh, ada kata haram. Hok kata pendapat kata haram, maka duit dia juga haram. Hok kata makruh, duit dia juga makruh. Gitulah. Nak tanya, bila pergi ke kedai makan, yang masuk itu tak tutup aurat, bagaimana? Bapanya? Bapa syarat kena tutup aurat untuk masuk? Tidak syarat. Ikut dia, tak si tutup aurat. Kau kena tutup aurat dulu. Makanya tak syarat, ikut dia. Misalnya dia jual kedai makan. Hok jom masuk tak tutup aurat. Yang masuk dari rumah dia lah. Gogel dapur dia. Tak ada orang tengok. Dia sorang gogel. Lepas tu dia ide kita. Dosa kau guana. Ikut dia nak masuk tak tutup aurat. Hok dosanya dia pergi masuk tengah-tengah depan orang. Depan orang duk tengok dia ngatak rambut tak pakai, baju tak pakai, seluar tak pakai, duduk goreng mi 3 tiar lagu tu. Tidak kau selok orang tengok. Jadi perbuatan dia bukan dosa kerana tak tutup aurat ketika memasuk. Tak syarat menutup aurat ketika memasuk. Berdosa kerana tak tutup aurat, orang tengok. Perbuatan dia maksiat. Makanan tu halal. Tak jadi kau haram. Perbuatan tu saja haram. Jangan buat gitulah, tengok pening lagu tu. Ni kedai ni tak tutup aurat. Ikut dia lah tak tutup aurat. Jangan kita nampak sudah. Misalnya dia duduk dalam, duduk masuk sore, ikut dia lah. Misalnya kembali katung makcik tu, duduk masuk duduk gapo. Ikut dia lah, jangan kita duduk ital lah dapur dia duduk ital makcik tu. Tak boleh lah kita duduk luar makan sudah. Tu kalau kena pakai jubah. Kena masuk syarat baru halal kena pakai jubah. Masuk dan pakai purdah dan ikut sunnah dan berselawat sambil berqasidah. Baru sah, baru halal makanan itu. Tak boleh lah. Macam mana kita nak lahirkan rasa bersyukur dalam diri kita. Tengok nikmat Tuhan atas diri kita sangat banyak. Raja terima kasih ke Tuhan. Kita boleh makan, boleh minum, sehat macam-macam.
Saya pernah dengar doa mampu mengubah takdir. Soalan saya, kalau saya berdoa dipanjang ke umur. Doa tersebut mampu ubah takdir kematian yang Allah Ta'ala dah tetapkan dulu. Lah, dah panjang doa. Maka tu saya terima, tak terima tu suku pasal. Kalau tu saya terima, maka umur kita pun jadi panjang. Lagu tu lah. Lagu mana jadi panjang? Dah tu saya kata lagu tu. Ad-du'a'u yunfa'. Doa itu memberi manfaat. Ustaz, boleh kau ajar sifat 20? Belajarlah sifat 20. Ramai orang boleh belajar sifat 20. Cari hok dekat-dekat mengajar sifat 20. Hamba duk mengajar dah ke kitab mengajar bab sifat 20 banyak dah. Dengarlah live. Ustaz, sekarang ni trend orang buat konten kat TikTok. Buat konten kat TikTok. Ya, ayat apa dia? Ada satu ayat tu dia tulis lagu ni. Kalau I jadi suami you. Kalau I jadi suami you. Kalau you tak nak bagi rider, apa dia tahu? I jandakan you. Tak faham apa ayat ni. Apa dia ni. Tak reti kita ayat-ayat pikat lain pelik-pelik lagu ni. Kalau I jadi suami you. Kalau you tak nak bagi rider, I jandakan you. Tak faham ayat dia. Kita tak reti ayat-ayat orang muda ni. Penulis konten tu suami orang. Apakah boleh menulis sedemikian? Apakah akan terjadi terhadap hubungan suami isteri tu? Hamba tak nampak ni. Lagu mana ayat dia tu jadi lagu mana tu? Maksud rider tu gapo dia tak tahulah budak-budak ayat. Kita nak sebut pun kadang-kadang budak-budak ni dia bijak pada kita. Ayat-ayat dia bisa. Jadi tak boleh nak komen ni. Ayat ni tak faham apa dia maksud dia. Dari sudut ayat tu kau guna main kau apa dia ayat tu dia suruh orang sebut perkataan tu kau. Kalau kita pergi lambat sikit maya jemaah pada rakaat pertama, dia akad takbir, dia baca Fatihah tapi ayat lah tak dia baca. Habis imam rukuk. Tak dia baca habis imam rukuk. Kalau kita pergi Fatihah, memang tak ada rukuk sekali dengan tu imam, adakah kita kena masbuk rukuk sekali dengan imam ataupun muafiq sudah baca Fatihah? Gini, kita dah masa berdiri dengan baca tu. Kalau kita dah baca diri dengan sekadar baca Fatihah tu imam, kita muafiq. Kalau tak ada, kita tu masbuk gitu. Seorang anak perempuan. Ustaz, kenapa bila saya mimpi nampak setan, mulut saya seperti dikoci daripada membaca ayat Quran? Saya sudah melakukan amalan-amalan sunat sebelum tidur. Adakah cara mengatasi situasi tersebut? Banyak berzikir. Banyak berzikir. Kita koci tu sebab kita takut telajak tu. Tak ada nak baca. Nabi kalau terkejut pada satu benda, dia akan sebut Allahu Rabbi wa la usyriku bihi syai'a. Nabi dia terkejut benda, Allah lalu kata itu dia. Allahu Rabbi wa la usyriku bihi syai'a. Ajar terkejut benda sebut Allah dulu. Maka lepas tu barulah kita boleh baca, boleh gapo. Sebelum tadi cara mutasi. Ustaz, saya nak tanya. Kalau seorang menetapkan kadar upah yang tinggi untuk barang keras tangan, apakah hukumnya Ustaz? Apakah dibolehkan? Terima kasih. Hukum dia dibolehkan kerana bagi dia keras tangan. Nampak keras tangan-tangan dia nak buat. Maka dia pun menggunakan harga keras. Sebab tangan dia pun keras. Kalau lembut tangan, insya-Allah harga dia pun lembut. Ni keras tangan. Sebab tak wajib beli keras tangan. Ikut dia nak jual sejuta. Bagi hamba ni hamba nak jual sejuta. Dia mau nak beli tak wajib pun. Saya tak ada istilah paksa. Dia hak haram barang yang orang kena cari, orang perlu miliki, macam makanan. Hak tu benda perlu. Kita pun jual dengan harga mahal. Hak ni jadi haram kerana menekan masyarakat. Terpaksa kena beli makanan, tapi menekan dengan harga yang mahal. Tapi bagi keras tangan wajib beli ke tak? Tak wajib. Maka tak ada istilah menekan orang untuk membeli dengan harga yang mahal. Saya kena motor Vespa. Comel. Harga dia motor berapa? Hak ni sama-sama buat kita ni. Ambil letak dalam 60,000. 60,000 sama-sama kita. Kalau orang lain yang mau jual 100,000. Nampak? Mahal kata. Ikut demo tak wajib dah. Kau pun semaya tu wajib. Ikut demo. Kalau demo tak siap, ambil tak paksa langsung pun. Ambil kena diri aku mau nak paksa. Demo sendiri, ambil tak faham. 60,000. Dah. Jadi
atas dia lah. Dia nak jual murah, nak jual mahal, terpulang kepada dia. Bahkan Nabi larang orang menetapkan harga siling. Harga siling ni harga tetap. Bagian ni kena jual dengan harga 10 riyal belakang. Tak boleh jual harga lebih. Tak boleh. Nabi marah harga siling ni kerana rezeki. Jangan sekat rezeki orang. Ikut dia nak jual berapa. Kecuali bagian-bagian hok daruri macam sebut saat ni lah. Ustaz dalam hadis menyatakan haiwan korban akan jadi binatang tunggangan kita pada hari akhirat. Tapi memadai kalau hanya satu bahagian daripada 7 bahagian lembu. Adakah dikira dapat? Naik 7 orang atas lembu seekor tu. Mungkin 7 bahagian. 7 orang lah naik atas lembu tu. Melintah setiap sirap. Sebab tu ulama kata siapa dia yang beli gi kena buat 7 kali gebal. Tahun ni ambil segi esok tahun ni siapa 7 gi baru cukup seekor lembu. Mudah nak dapat kelebihan lagu tu beli kambing seekor. Kambing dapat semua. Seekor binatang. Pada dok beli bahagia. Kalau bahagia ulama kata kena buat 7 kali baru cukup so binatang. Gitulah ulama kata nah. Kelebihan. Nabi kata kabir dahayakum fa innahum fil akhirati matayakum. Besar ke binatang sembelih kamu kerana pada hari akhirat ia merupakan tunggangan kamu. Nah. Soalan apa hukum menipu status kesihatan untuk mendapat pekerjaan di dalam badan beruniform? Lagu mana tak tahu nipu ni. Nipu untuk cari rezeki. Nak kata lagu mana? Awak ada nyakit tak ada nyakit? Sehat, sehat. Apa tu? Saja nak kontrol macu. Apa nyakit kau itu? Benar yang tak boleh kerja. Tapi dia kerja untuk nak kata mana cari rezeki halal. Nipu bab ni lagu mana tak tahu syarat dia tak mengganggu ke kerja tak apa. Gaji yang kita dapat pada pekerjaan itu dikira macam mana, ada dikira mencuri lagu mana kita kerja molek dah. Cuma tak cukup syarat ya. Maka pekerjaan syarat ni kita yang buat. Mungkin boleh dimaafkan, mungkin di-excusekan, mungkin terpulang pada ini. Nak kata benda tu jadi haradat jugalah. Cuma janganlah status kesihatan tu mengganggu kita punya kerja lah. Lagu tu. Wallahu a'lam al-Fatihah.